أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, rencana kita seiring dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Aturan manusia Allah izinkan berlaku, ada kala Allah tak izinkan berlaku kerana benda tu tak sesuai dengan kita. Tapi hari ini alhamdulillah Allah benarkan berlaku, maka jom kita rebut peluang kemanfaatan yang ada pada malam ini, sama ada rebut bagaimana rahmat yang dibawa oleh sayap-sayap malaikat, rebut jalan pergi ke tempat cari ilmu tu Allah mudahkan syurga Allah, rebut keberkatan dan kasih sayang yang Allah sediakan, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Melaka JAIM, juga kepada tuan pengurusi masjid, juga seluruh AJK yang tidak pernah berhenti untuk menganjurkan program-program yang baik yang dapat manfaat kepada ahli qaryah. Alhamdulillah hari ini perjalanan saya dipermudahkan Allah. Pagi tadi ada ceramah khas di UTM Jalan Semarak KL. Selepas habis dekat sana, kemudian saya perlahan-lahan gerak ke sini, lebih kurang dalam pukul 12 atau 11.30. Pukul Jumaat saya sempat Jumaat di Simpang 4. Sempat Jumaat di Simpang 4, alhamdulillah. Kemudian elok-elok je lah sampai ke sini tu, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Malam ni kat sini satu, besok dekat Merlimau satu. Rupanya dari sini ke Merlimau 1 jam. Baru cek tadi jauh rupanya. Udah, besok ceramah pukul 6, pukul 5 kena keluar. Tetapi gitulah keadaan manusia. Baik, insya-Allah pada malam ini kalau ikut dalam poster kita tu tak ada tajuk. Tapi nak cerita tentang Ma'al Hijrah. Itu asas dia lah, nak cerita tentang Ma'al Hijrah. Hari ini kita berada pada 17 Muharram. Ini masuk 18 Muharram lah. Masuk 18 Muharram dah. Kita nak tanya diri kita dulu. Perasan ke tidak? Ataupun tak perasan. Kita hanya perasan bila datang bulan Disember atau bila datang bulan Januari aja. Bila datang Muharram, bila datang Zulhijjah, kita mesti tak tahu Muharramnya bila, Zulhijjahnya bila. Sedar Muharram bila, kacau bubuk. Itu orang Melayu. Sedar-sedar, dah Muharram, kacau bubur Ashura, baru perasan. Hari Ashura 10 Muharram. Kenapa? Yang ni dulu. Sebelum kita mula, jom kita cek dulu mana-mana abang kameraman kita tahu. Mana-mana saya pergi ceramah di Melaka atau di mana-mana saya akan bagi tahu. Kita orang Melayu ni, kita ngapal bulan-bulan orang putih, tapi bulan Islam tak hafal lagi. Sampai tua dah. Sampai tua. Kan? Bulan orang putih, daripada kita tak kerja, daripada sekolah sampai hampir nyanyuk pun masih hafal. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Semua orang hafal. Tiba-tiba bulan Islam, umur dah 75. Cucu tanya, Atuk, bulan Islam kan mula dengan Muharram. Lepas Muharram tu, lepas Muharram, Muhalal. Ya. Kalau tidaklah disebabkan ada nasyid Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lagi teruk kita. Ada nasyid pun tak hafal juga. Tak tahu kenapa. Tuan-tuan, untuk pengetahuan kita semua. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, surah At-Taubah, surah 9, ayat 36. Allah cerita lama dah pasal bulan. Orang putih curi 12 bulan kita tu, tukar nama, akhirnya kita kata, ini orang putih cipta ni. Surah At-Taubah, surah 9, ayat 36. Allah kata, Inna iddatash syuhuri indallah Ithna asyara syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard ila akhiril ayat. Kata Allah, sesungguhnya perkiraan perhitungan bulan di sisi Allah itu Ithna asyara syahran, 12 bulan. Allah bagi tahu. Fi kitabillah, termaktub dalam Al-Quran. Semenjak bila? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah cipta langit dan bumi, dah 12 bulan tu. Cuma kita orang Melayu, dia ngaji Quran dalam Al-Lughatul Arabiyyah. Dia faham Al-Lughatul Malayuwiyah, Wal-Lughatul Jawariyah, Wal-Banjariyah. Jadi dia boleh mengaji, tapi dia dapat tak apa-apa. Dia tak dapat pesanan daripada Allah, malah dia tak faham isi kandungan Al-Quran, yang isi agamanya sendiri. Dia tak faham. Dan orang Melayu pula tak minat untuk baca terjemahan. Itu ruginya kita. Akhirnya kita tak tahu. Rupanya orang putih yang kaji, rupanya ada 12 bulan, dia tak guna Muharram Safar itu. Nanti bila dia guna, nampak sangat kata dia tu tiru. Akhirnya tukar Januari, Februari, Mac, April. Sampailah hari ini, satu dunia pakai. Satu dunia pakai. Sehinggalah kita yang mengaku Islam umur 70-80 ni pun belum kenal bulan agamanya, sedang dia kenal orang putih punya. Ini satu harus kita ambil faham. Setiap takwim yang datang, sambutan ini awal Muharram, kejap lagi akan datang Maulidur Rasul. Lepas tu dia satu-satu kan sepanjang tahun ada je takwimnya itu. Tapi tak tahulah takwim tu dapat pengajaran kepada kita atau sekadar kita dapat sambut, lepas tu habis. Tahun depan sambut lagi, tahun depan sambut lagi. Dan ketika kita menyambut, kita tak boleh bawa pengajaran dan ibrah untuk mengubah diri kita. Itu yang rugi. Maka pemahaman itu mesti kita faham. Faham dulu. Kalau tak faham, boleh sambut je lah. Bila kita sambut, dapat apa? Tak dapat apa. 10 hari bulan Muharram, Jumaat minggu lepas, hari Ashura. Apa yang Nabi kata? Nabi kata barang siapa yang berpuasa pada hari Ashura, diampun dosanya setahun yang lalu. Tapi berapa ramai manusia yang memilih untuk menerima tawaran Allah dengan puasa Ashura. Dan berapa ramai pula yang rajin kacau bubur. Puasa tidak, kacau bubur 3-4 kawah. Yang kacau tu kencing manis 28. Rugi? Ya rugi. Kenapa rugi? Sebab kita tidak mengambil pedoman yang dihantar oleh baginda Nabi SAW. Kita hanya nyambut. Maka dia tak akan bagi apa-apa ibrah dan pengajaran. Jadi yang tu dulu asas muqaddimah kita nak kena faham. Kalau kita buka dalam Al-Quran, memang Allah cerita. Kalau kita buka dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 218. Cerita tentang hijrah. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Ada beberapa hal. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman itu. Walladzina hajaru, dan orang yang mengubah dirinya kepada ke arah lebih baik, berhijrah. Wajahadu, dan dia berjuang untuk memperbaiki dirinya. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah yang benar-benar mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya di dalam tu ada penghijrahan. Apa penghijrahan itu? Okey, baik, kita mula. Dalam tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, dia menulis dan membahagikan dua hal. Dia bahagi dua perkara tentang bab hijrah. Hijrah pertama adalah hijrah tubuh badan daripada satu lokasi ke satu lokasi. Saya dilahirkan di Kuala Ketil, Kedah, Sungai Petani. Tapi saya berhijrah belajar di Sekolah Menengah Agama Al-Masyhur, Pulau Pinang. Duduk asrama. Tak puas hati saya berhijrah ke Pakistan. Mujhe tumse muhabbat hai. Habis kat situ saya berhijrah ke selatan Thailand, di Patani, belajar pondok. Berhijrah lagi. Last kali saya mengambil tempat untuk berhijrah dan tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Sampai hari ini, alhamdulillah, 25 tahun tinggal di Bukit Beruntung, tak pernah rugi. Tak pernah rugi, melainkan keberuntungan. Iya sungguh. Atas muka bumi Allah ni tak ada rugi, tuan-tuan. Tapi manusia je pilih rugi. Atas muka bumi Allah semua untung. Bangun tidur, baca doa, dapat pahala. Bangun tidur, ambil wuduk, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Manusia tak nak baca juga. Bangun tidur, solat sunat subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang tak nak rebut juga, sombong. Man shalla subhi fi jama'ah fa ka'annama qama al-laili kulli. Siapa solat subuh berjamaah, baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Manusia tak nak juga. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia layak digelar sebagai waliullah kalau dia jaga solat subuh. Tu sampai begitu. Tapi manusia tak nak. Manusia berebut-rebut menerima tawaran dari Giant, dari Melaka Central, dari Aeon Big, Aeon itu dan itu. Manusia berebut-rebut. Tapi tawaran dari Allah, manusia nyombong lagi, takabur. Itu bahaya. Maka jom kita berebut-rebut. Bukan soal dari KL hijrah pergi Melaka, daripada Melaka patah balik pergi Selangor. Itu bukan. Itu habis dah. Daripada Mekah ke Madinah tu dah habis dah. Kecuali kalau terpaksa, maka pindahlah. Kalau kita rasa duduk di kampung kita takkan dapat ilmu Islam yang banyak, kena keluarlah pergi Jordan, keluarlah pergi mana-mana. Itu okey. Tetapi yang paling besar, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hijrah yang sebenar adalah hijrah hati menuju Allah dan Rasul. Itu hijrah paling besar. Kan? Hijrah yang sebenar adalah hijrah hati menuju Allah dan Rasul. Setiap perbuatan kita lillahi ta'ala. Setiap perbuatan kita berpandukan sunnah dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat semua ikut Nabi, ikhlas ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata bahawa hijrah sebenar itu menuju Allah. Hati kita. Kenapa disebut hati? Disebabkan manusia seperti kita, tubuh badan boleh beramal, tapi kadang hati kita itu nyombong dengan orang. Boleh sedekah tak? Boleh. Tapi sedekah mau dilihat oleh orang, rosak sedekahnya. Boleh ngaji Qurannya? Boleh. Al-Fatihah 7 ayat, 7 lagu dibacanya. Akhirnya belajar Al-Quran hanya mau belajar lagu dan masuk pertandingan.
supaya dia digelar sebagai qari dan qari'ah. Tuan-tuan pernah baca hadis Muslim. Qari dan qari'ah Allah campak dalam neraka Jahannam. Ahlul Quran yang letak tangan begini ni, mengaji ni, mengaji tambah-tambah. Kalau kami belajar di Pakistan, belajar di India, belajar di Iran contoh, di Qom, ahli-ahli lagu ni diletakkan tinggi dalam masjid, naik tinggi ke atas dan dia mengaji. Lepas tu orang ambil duit, campak pergi ke dia, bro. Ambil duit, selit di kopiah dia tu. Sampai macam tu. Akhirnya dia mengaji hanya kerana kepentingan dunia. Kalau tak jaga hati, dalam hadis Muslim, dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, pertama sekali orang yang mati syahid masuk neraka. Syahid tu kan, rupanya mati syahid masuk neraka. Kenapa? Sebab dia pergi berperang semata-mata mengharapkan imbuhan dunia, pangkat dunia, bukan lillahi ta'ala. Orang baca Quran, mau digelar sebagai qari dan qari'ah, dia dapat johan dan naik johan. Malah boleh pergi haji, dapat hadiah lagi. Tapi dia baca tu kerana mengharapkan pujian. Maka di akhirat Allah campak di dalam neraka. Orang dermawan, masjid itu dia derma, pusat tahfiz dia derma, rumah orang tua-tua dia derma, dia buat segala macam. Tapi dia suruh print nama dia dekat bangunan tu, biar orang tahu dia yang buat. Kan sedekah kerusi rehat contohnya, hasil sumbangan sekian. Maka di akhirat nanti masuk neraka dia. Buat amal tak? Beramal. Tapi di sisi Allah sia-sia. Kenapa? Sebab hatinya rosak. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa hijrah sebenar, hijrah hati menuju Allah dan Rasul. Hadis yang pertama yang kita nak tengok hijrah hati itu, kita nak tengok hadis yang pertama. An Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apa katanya? Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Umar, aku dengar Nabi pernah bersabda. Apa dia? Innamal a'malu bin niyyat. Setiap amal berpandukan kepada niat. Wa innamal likulli ma nawa, maka hadiah dan ganjaran berpandukan kepada niatnya itu. Bukan berdasarkan kepada amal, tapi berpandukan kepada niat. Kalau niatnya rosak, amalnya tak guna. Kalau niatnya ikhlas, amalnya dapat. Alhamdulillah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa-siapa yang berhijrah mengubah diri kerana Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia dapat Allah dan Rasul. Satu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, siapa-siapa yang berhijrah kerana nak cari dunia semata-mata, bukan kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat dunia tapi menjadi sia-sia di dunia, akhirat sia-sia. Dan kalau dia berhijrah au amimra'atin yankihuha, dia berhijrah kerana dia nak menikah dengan seorang perempuan. Orang perempuan tu letak syarat, kalau awak nak menikah dengan saya, awak kena pergi Madinah. Aku rela. Semata-mata nak dapat perempuan. Maka Nabi kata, fahijratuhu ma hajara ilaih. Maka dia akan dapat apa yang dia cari, tapi dia gagal mendapat Allah dan Rasul. Ni, niat. Jadi sangat rugi. Kita kalau datang ke masjid, niat nak dicalon jadi pengerusi, tak ada harapan kita. Sebab kita mengata-kata pergi macam tu, dah ada dah pengerusi. Orang kata pengerusi dia tak bagus, kena pergi ganti. Kalau nampak dia tak bagus, pergi tolong dan bantu dia supaya jadi bagus. Kalau nampak AJK kurang aktif, bagi cadangan kepada dia, bantu mereka supaya semua jadi elok.
Begitu keadaan yang sepatutnya lah. Tapi sayang, ya, datang ke masjid, kita nak dikenali sebagai ahli masjid. Sehingga ada orang kampung, telefon Tok Imam, saya nak buat kenduri tahlil ni. Saya nak buat kenduri sikit, sekian. Minta imam bawa jemaah datang ke rumah saya. Akhirnya imam kata, tak, kami tak pergi rumah orang tak datang masjid. La ilaha illallah. Ada berlaku sampai sekarang. Tu peliknya manusia. Maka sebab itu jahanamnya hidup manusia bukan kerana dia tidak beramal. Ramai orang pergi Mekah. Ya Allah, kamera dengan tiang kamera begini punya panjang, ambil gambar. Depan Kaabah patut kita beramal. Depan Kaabah patut kita berdoa. Depan Kaabah kita waqaf dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, dia ambil gambar. Jadi pemberita, cameraman, hakikatnya setiap amal harus disembunyikan. Kerana bila kita terangkan amal, maka syaitan akan masuk menjadikan rosak binasa amal kita. Maka semuanya kembali kepada hati. Saya ingat dulu saya pergi umrah. Saya ingat yang tahun 2015 ketika kami solat jamaah, solat Jumaat di Madinah. Ketika itu dengar khutbah, dan khutbah tu tajuknya qalbun salim, hati yang sejahtera. Cukup memberi kesan. Kita jadi mak bapak, kalau jaga anak-anak dan merungut dengan anak-anak, korang tahu tak? Makan korang kalau kira tu seorang 120,000, boleh bayar balik? Dia merungut. Korang tahu tak? Korang menikah dulu, aku yang keluar duit, hancur semua. Mak bapak pun tak dapat pahala. Korang tahu tak? Masuk kolej dulu, kalau aku lah tak keluar duit, korang tak belajar, habis, hancur. Sebab tu jahanamnya hidup manusia, kata ulama, ada 4. Pertama, dia beramal tapi dia riak, menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Yang ni perumpamaan mudah yang selalu saya bagi adalah imam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, masjid ni penuh sampai pengurusi fikir macam, kena besarkan masjid lagi ni. Tapi dah sampai ke jalan raya dah. Macam mana nak besarkan? Lepas seminggu, pengurusi kata tak jadi besar. Ya. Bulan Ramadan ni ada 2 jenis jamaah. Pertama, jemaah biasa. Berapa saf? 5 saf. Lagi 15 saf tu, jemaah luar biasa. Setahun dah tak datang. Jadi imam, dia kena pandai tackle makmum. Tarawih malam pertama, imam hentam sampai 1 juzuk. Bergegar kepada lutut makmum. Iya semua. Malam kedua dia bagi lagi 1 juzuk. Malam ketiga separuh makmum hilang. Iya. Hilang pergi ke mana? Tak datang ke? Bukan tak datang. Dia pilih masjid yang baca pendek. Ikut suka dia lah. Tu sebab tu tuan-tuan, imam ni dalam hadis Nabi, imam ni disuruh pandang makmum dia terlebih dahulu ketika sebelum dia solat. Pandang Allah. Yang ada bakal-bakal jenazah. Ya, geng kencing manis, geng darah tinggi, geng asma, angkat takbir spray, sakit jantung, gaut, mengesut-ngesut. Jadi imam umur 17, makmum 71. Nabi kata, wahai imam, mudahkan, ringkaskan bacaanmu. Ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Itu sebenarnya. Tapi tak, bulan Ramadan imam, 1 juzuk. Kan? Ni Allah. Kita pun terkejut. Tu imam ni bila nak turun? Takbir je. Bukan tu imam ni lain. Iya, takbir je udah macam azan.
Hakikatnya mazhab Imam Syafi'i kata takbir itu 2 harakat aja. Allahu Akbar. Udah, mikrofon kan ada. Anak-anak tahfiz kalau ada, tolong perhati. Jangan buat Allah. Tak ada gitunya. Saya ada sekolah tahfiz di Bukit Beruntung. 2 harakat. Allahu Akbar. Udah, selesai. Kan? Kita panjang tu kenapa? Allah, sahaja aku. Baru teringat tu guru dia sebut, sengaja aku. Akhirnya aku je bunyinya. Dah. Tok Imam malam pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang kata, habis malam. Imam tu masa dia solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Sebab tu hati-hati. Keikhlasan adalah buah yang sangat penting dalam amal kita. Kita tak perlu tukar baju kita pakai jubah kalau nak jadi baik. Tak perlu tukar baju kita pakai jubah macam orang Arab gitu gini, tak perlu. Kenapa? Sebab Abu Lahab, Abu Jahal pun pakai jubah. Jangan bangga sangat. Kalau pakai jubah kerana ikut sunnah dan kemudian boleh bentuk diri kita, itu bagus. Tapi kalau pakai jubah tapi duduk kat tepi masjid, gudang garam perat, elok buang jubah tu. Malu kat orang. Yang gudang garam tu geng AJK malu. Ya Allah. Di hospital tak boleh isap rokok, di pejabat kerajaan tak boleh isap rokok, tapi di masjid boleh. Cuba bayangkan otak kita buang kat mana. Itu hakikatnya tak perlu. Datang aja, pakai t-shirt boleh, pakai kemeja boleh, apa-apa aja. Janji tutup aurat, dilihat kemas, bersih dan rapi. Udah, selesai. Jangan keterlaluan pula. Ada orang solat di rumah, kain pelikat je pakai, digulung-gulung sampai ke atas. Baju tak pakai. Tapi heran kepiah pakai pula tu. Nak kata bodoh-bodoh juga. Allah Rabbi. Tu jaga. Maka jom kita betulkan niat, kena jaga. Niat. Dalam hal ini, kalau kita belajar, pertama, bila buat sesuatu, bebaskan kita daripada riak, iaitu menunjuk-nunjuk pada orang lain. Siapa yang tahu kita riak? Kita dan Allah Ta'ala. Orang lain tak tahu. Kita tahu. Kalau kita sedar yang kita riak, segera astaghfirullah. Ya Allah, tolong ampunkan aku. Betulkan niat balik. Jangan ada satu-satu perbuatan riak. Habis. Ini rosak. Dia jadi miskin dan muflis di akhirat. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah ni apa? Sum'ah, dia buat amal, orang lain tak tahu, kemudian dia cerita dengan orang lain. Tambung masjid, siapa yang tahu? Kita bubuh, siapa orang tahu? Tak ada CCTV pun tunjuk. Lepas tu kita pun lipat duit tu, begini punya lipat. Sebab takut orang tengok, memang pakai pun duit kecil. Kalau duit besar dia begitu. Tu kan. Maka yang tahu adalah diri kita. Jadi kesilapan kedua yang memufliskan kita adalah kita beramal. Solat tahajud pukul 4 pagi. Siapa tahu? Kalau isteri solat tahajud, suami pun tak tahu. Tidur bunyi keroh mimpi. Khusyar argham sehti hai. फिर भी ये चुप रहती है अब तब कैसे ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है. Tak perasan dia. Kalau suami solat tahajud, isteri pun lena, bukan perasaan. Hanya dia dan Allah saja tahu. Tapi sayangnya sum'ah itu apa? Selesai solat tahajud, ambil telefon, ambil gambar sejadah, upload masuk dalam Facebook. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Guna nama Allah tak tahu. Dengan izin Allah dapat solat tahajud 20 rakaat. Halnya dibuat 2 je. Merapu manusia. Iya. Hari ini jangan terkejut. Saya pernah terima satu live video yang direkod.
Solat tahajud buat live. Buh kamera macam ni, ada kameraman kat depan, dia solat tahajud. Ustaz pula tu. Selepas 2 rakaat, dia bangun pandang ke kamera. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak kirim doa, sila hantar komen. La ilaha illallah. Kan? Tuan-tuan yang nak beri sumbangan kepada kami, nombor bank ada di bawah. Tengah pukul 4 pagi, tak tergila manusia. Oh, ya Allah hari ni. Orang perempuan masak, semua nak ambil gambar. Buat video. Goreng telur pun hancur. Tupu nak buat video. Karut betul manusia. Itu sum'ah. Sum'ah, ambil gambar, tunjuk pada orang lain. Sedangkan orang lain tak tahu. Kemudian orang lain tahu. Allah padam semua. Riak dan sum'ah. Ketiga, selamatkan hati kita daripada ujub. Bangga diri. Dia seorang je betul. Orang lain semua salah. Imam baca panjang, dia komen. Imam baca pendek, dia komen. Imam baca straight, tak ada lagu, dia komen. Imam ada lagu, dia komen. Kita suruh dia jadi imam, nak terkencing pula time tu. Kaki komplain ni, tuan-tuan, kaki komplain bukan zaman ni, zaman Nabi dulu. Sebab tu saya sengaja baca dalam solat tadi, rakaat pertama 2 surah bersama dengan Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga ada surah Al-Ikhlas. Kenapa? Ada hadis riwayat Imam Muslim yang kita nak kongsi. Zaman Nabi ada satu hal, hadisnya sahih. Nabi bagi tahu kepada sekelompok para sahabat keluar untuk berdakwah, pergi musafir. Maka mereka pun keluar dengan salah seorang daripada mereka diangkat menjadi imam solat dan imam perjalanan. Akhirnya mereka keluarlah musafir. Hidup kita memang musafir, zindagi ek safar suhana. Hidup kita itu memang musafir. Jadi dia berjalan, dia orang ni keluar daripada Madinah sampai satu tempat, waktu solat dah masuk. Maka imam yang diangkat oleh Nabi jadi imam. Allahu Akbar, habis Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, surah yang sama. Pergi jalan lagi sampai waktu solat yang lain. Dia baca pula, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi dia tak rukuk. Qul huwallahu ahad. Masuk rakaat kedua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dia tak rukuk. Qul huwallahu ahad. Jalan lagi sampai waktu solat lagi. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Alam nashrah. Qul huwallahu ahad, wattini wazzaitun. Setiap rakaat yang perlu dibaca surah, dia gandingkan dengan surah Al-Ikhlas. Akhirnya makmum komplain. Makmum memang kaki komplain. Kan, udahlah makan free masa dengar ceramah, komplain lagi. Komplain dah belum makan dah bungkus, komplain lagi. Orang perempuan kan bawa beg, dalam beg tu ada plastik yang getah. Contoh, itu kan. Tak ada lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Dia tak bawa plastik tu, tapi Tupperware bawa. Jadi, cerita dia komplain, manusia tak pernah puas hati. Sebab tu siapa-siapa yang buat kerana manusia, dia akan mati kejang. Kalau dia buat kerana manusia, manusia selalu mengecewakan kita. Kalau kita jaga isteri kita kerana nak harapkan isteri puji kita, maka kita akan sakit hati sampai mati. Tapi kita buat lillahi ta'ala. Macam tu juga isteri, ketika awak taat pada suami, mengharapkan suami bagi bunga ros. Mengharapkan bila awak buat baik, suami terus kata, aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu. Tak ada harapan. Ya, tak ada. Sebab orang lelaki, dia tengok bini orang meleleh air liur. Bini sendiri meleleh air mata. Dia memperangai macam tu. Iya, kan? Tolonglah jaga supaya janganlah kita jadi ujub dan bangga diri. Maka Tok Imam ni dikomplain oleh makmum pada ketika itu.
Maka bila komplain, imam tu kata macam ni lah. Awak tak suka aku baca kulhu, awak je lah jadi imam. Imam yang bertugas, kalau orang komplain, itu je jawapannya. Kalau dikomplain banyak, tu imam baca tak betul, tak apa, kau jadi imam. Aku jadi juri pula kat belakang. Gitu kan. Mula masa tu cari tek cicak, mengata-kata kutip tek cicak. Ya sungguh. Kan? Itu jawapan. Maka imam kata, kalau kamu tak suka, kamu jadi imam. Orang lain tak berani. Sebab imam tu lantikan daripada Nabi. Imam sini lantikan daripada jaim, lantikan daripada mesyuarat dan sebagainya. Orang tak berani lawan. Tapi dia orang tetap tak puas hati. Balik tu, imam ni rindu kepada isteri dan keluarganya, balik ke rumah jumpa anak isteri. Tapi puak yang tak puas hati ni tak balik rumah. Balik pergi jumpa Nabi dulu. Ya Rasulullah, tolong tegur tu imam kita, tak habis-habis kulhu je kerjanya. Macam tak ada surah lain. Kata Nabi, tabayyun. Apa tabayyun? Pencerahan. Pergi tanya dengan imam tu, kenapa dia suka baca. Maka dia orang ni pun pergilah, wahai imam. Nabi suruh tanya, kenapa suka sangat baca kulhu? Imam tu kata, setiap kali aku baca surah Al-Ikhlas, aku semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kalimah itu dibawa balik jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, imam kata sekian-sekian. Nanti kamu pergi jumpa dengan imam, bagi tahu dengan dia, sebelum dia jatuh cinta kepada Allah, Allah dulu dah lama jatuh cinta pada dia. Hanya kerana surah Al-Ikhlas. Dan bagi tahu kepada imam, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu menjadi imam tak perlu panjang baca. Melihat, kalau solat sendiri, ya. Solat sendiri habis satu surah Al-Baqarah 286 ayat, buat ke? Kalau menghafal, nampak muka tak ada harapan. Ya, sungguh. Kalau mampu, saya tuan-tuan, sekolah tahfiz saya tak ramai pelajar. 25 orang pelajar lelaki, 20 orang pelajar perempuan. Kami didik mereka solat tahajud 2 rakaat satu malam. Solat witir buat sebelum tidur. Jadi bangun pagi tu tinggal tahajud je 2 rakaat. Dalam tahajud tu, pelajar lama, dia menghafal banyak, dia boleh baca lah. Dia jadi imam, dia bolehlah baca panjang. Tapi pelajar yang belum hafal, apa yang saya suruh baca? Mudah aja kalau kita nak hafal, nak baca banyak. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Lepas Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Rakaat tu ulang 10 kali. 6 kali 10, 60 ayat. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua ulang 10 kali, 4 kali 10, 40. 2 rakaat dapat 100 ayat. Bukan susah. Kalau baca yang lain tak boleh. Nak yang lain apa? Awak tak hafal. Itu yang kita bagi jalan tu. Itu kaedah dia. Sebenarnya senang je. Maka tolong jangan jadi manusia yang dia ni bangga diri, dia je lah segala-galanya. Itu tak boleh. Dan yang keempat, ingat ya, pertama, tolong jangan rosakkan hati dan amalan daripada riak dan menunjuk-nunjuk. Tolong jangan rosakkan hati dan amalan dengan sum'ah, menceritakan kebaikan kepada orang lain. Jangan rosakkan hati dan amalan dengan ujub dan bangga diri, dia seorang je yang betul. Dan yang keempat, jangan rosakkan hati dan amalan dengan mengungkit-ungkit kebaikan kita. Kalau aku lah tak jadi pengurusi masjid ni, gelap gelita masjid ni. Kalau aku lah bukan bendahari, duit tak ada lah masjid ni. Kalau aku, puak-puak ni hancur di negeri akhirat nanti, kosong, zero, yilek, pocik. Kenapa? Sebab dia mengungkit. Itu yang saya pesan mak bapak tadi tu. Jangan bila marah ke anak, kau jangan lupa. Kau pergi college hari tu, daripada diploma sampai degree, 57,000, aku yang bayar. Dah. Itu bukan.
maka jadi ngungkit-ngungkit. Isteri awak meniaga karipap kengkong, jual pau, jual nasi lemak, kata gitu gini, tolong suami jangan ungkit. Bang, tu Myvi King tu, Myvi kan orang panggil King, Kong, King Kong, saya yang bayar tu. Jangan lupa pula, kalau bukan saya yang bayar, mana ada Myvi? Tu jangan, habis rosak binasa. Rumah ni daripada dapur sampai ruang tamu saya yang sapu, habis rosak binasa gitu. Tak payah ungkit. Kalau tak ada saya tu, rumah ni jadi hutan belantara. Habis. Jangan sesekali. Sumpat ni akan merosakkan kehidupan kita dan amal kita. Kita azan ke sambung? Pengurusi? Terus. Okay. Saya terus insyaAllah. Tak ada masalah. Okey? Baik. Sebab tu kita nak balik kepada hadis yang pertama tadi ni. Hadis yang kata, siapa yang berhijrah, maksudnya dia beramal, dia berubah, dia buat apa pun, hanya kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa pun, tak ada masalah. Ada orang datang ke masjid, dia cari Allah dan Rasul, maka dia akan dapat. Tapi kalau dia datang masjid, nak cari salah orang, dia akan jumpa salah orang. Tapi Allah dan Rasul dia tak dapat. Ada orang kata gitu. Bila kita tanya, kenapa tak pergi masjid? Tak suka Ustaz, orang masjid kuat mengata. Dah awak pergi masjid cari orang mengata, dapat mengata ke? Cuba awak cari masjid, tutup mata, buka mata hati, ngadap Allah Ta'ala. Selesai tu. AJK Masjid, saya selalu kata, bagi semangat ke AJK Masjid, don't worry, cakap orang putih, always be happy. Jangan pernah kecewa dengan komplain orang, sebab jaga rumah sendiri pun dapat pahala. Tambah Allah lantik kita jaga rumah dia. Ya Allah, besarnya pahala. Kan? Jangan cepat mengajuk sangat. AJK, orang tua merajuk, buruk tu rupanya. Tak payah mengajuk, datang aja buat bagi betul-betul. Kami yang jadi penceramah ni pun, ada orang tak suka. Macam-macam ditulis dalam Facebook kan. Tapi kalau kita tengok yang tak suka, kita terlupa ramai lagi yang suka dengan kita. Apa susah dong? Ini hakikat dia. Ya, hakikat dia adalah siapa-siapa yang cari Allah dan Rasul, solat kerana Allah, sedekah kerana Allah, buat kebaikan kerana Allah, ikuti sunnah Nabi, maka dia akan dapat bahagian di dunia dan bahagian di akhirat. Tapi ni, siapa-siapa yang cari dunia, hijrah cari dunia, duduk kat mana? Pahang. Pindah ke Masjid Tanah Melaka. Kenapa? Dapat kerja di Melaka dan kemudian cari duit di Melaka tanpa mengaitkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, maka dia dapatlah harta di Melaka, tapi di akhirat dia tak dapat. Akhirnya jadilah manusia itu, وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Manusia, dia kena faham, harta ini adalah satu kesenangan yang akan tipu kita aja. Mana-mana saya pergi, tuan-tuan, kita yang umur 60, umur saya 53 tahun. Umur 60 dan ke atas. Hadis sahih. Barang siapa yang sudah diberi Allah umur 60 dan ke atas, maka Allah sesekali tidak akan menerima sebarang alasan lagi daripada dia. Ya Allah, tak sempat solat, Allah tak terima dah. Ya Allah, tak sempat mengaji Quran, Allah tak terima dah. 60 tahun Allah bagi. Ya Allah, tak sempat singgah masjid, lalu masjid break tak makan terus. Ya, besok break tak makan terus. 16 tahun duduk sebelah masjid, tak makan-makan breaknya. Tapi kalau di pasar malam, okey. Tu manusia. Maka Allah takkan terima dah alasan tersebut. Jadi kita kena menyediakan satu persiapan yang besar untuk menghadap Allah Ta'ala. Saya selalu kata umur 60, tak perlu besarkan rumah lagi dah. Orang perempuan, tak payah minta suami, bang besarkan rumah, besarkan rumah, besarkan rumah. Besarkan apa? Awak pun gaut dah tak boleh berjalan. Awak tu pun dah tak boleh berjalan, nak besarkan rumah buat apa? Ketika kita umur 60, anak-anak kita semua dah keluar. Seorang menikah dengan orang Muar, seorang pergi Shah Alam, seorang pergi Kelang. Dah tak ada siapa, tinggal kita berdua. Tu pun dua-dua gaut, mengesot. Nak buat apa rumah besar lagi?
Tapi manusia, mata dia dirabunkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Umur 60 besarkan rumah. Tak kegila namanya. Gila sungguh. Kalau nak kemas bagi cantik rumah, okey. Rumah yang sedia ada, buat bagi cantik supaya mata kita masuk tu tenang, seronok kan, tak adalah nampak anai-anai kiri kanan. Isteri umur 60 dapat KWSP, suruh buat 2 dapur, 1 dapur basah, 1 dapur kering. Umur 60, kencing manis pun 28. Gigi pun pakai Polident pun gugur juga. Nak buat apa? Tapi suami ni mujhidum se muhabbat hai. Suami dengan isteri wada karo nahi choro gitu merasa jahat tum ho wah me bhi hu. Isteri daripada dapur la 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 la. Bayangkan, kita sayang ke bini, duit KWSP 400-500 ribu, dia kata takat buat dapur 25 ribu, apa salahnya? Buat juga umur 60. Sampailah bini mati, dua-dua kering, tak masak-masak. Apa jadi? Bila mati apa dapat apa? Tak dapat apa. Ini ruginya. Tolonglah kita yang ada umur sikit-sikit ni, manfaatkanlah umur kita dengan betulkan niat. Jangan niat kerana dunia, jangan niat kerana mencari isteri dan suami semata-mata. Tak boleh. Tapi cari isteri lillahi ta'ala. Saya Alhamdulillah, dalam umur saya 50, saya sempat nikah 2 kali. Bukan bini nombor 2, bukan. Isteri pertama meninggal tahun 2021 bulan 3. Isteri saya ada kat belakang. Saya tak pasti mana satu. Ya. Tak nampak ke mana tahu. Tapi dia pakai purdah warna hitam. Kan ya? Adalah kat situ. Okey, nanti muslimat boleh jumpa dengan dia. Okey. Isteri saya pakai purdah, tapi saya rasa bukan yang ni. Bukan. Itu bukan. Jangan salah orang pula. Okey, baik. Isteri saya meninggal bulan 3 2021. Bulan 5 saya 2 bulan je. Kita bukan ada iddah 4 bulan 10 hari. Jadi siapa-siapa yang bini mati, jangan tunggu. Sungguh, duduk seorang-seorang tak dapat pahala banyak. Bila duduk berdua ni, isteri kan suka membeli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenah, gitu gini. Iya sungguh. Tak apa, Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita manfaatkan semualah. Kahwin kenapa? Sebab kalau duduk seorang, pahala tak banyak. Makan pun tak banyak. Kan rumah pun tak banyak belanja. Akhirnya bila belanja, ada isteri, ada anak-anak, belanja lebih. Belanja lebih tu maksudnya apa? Kita kirim harta kita ke dalam syurga dengan amalan yang baik. Contoh, tuan-tuan datang ke masjid ini, bawa duit, niat nak bubuh dalam tabung. Buah dalam tabung, apa maksudnya itu? Tuan-tuan kirim pahala simpan dalam syurga ketika hidup. Sebab kita tahu ketika mati tak boleh hantarlah ke syurga. Jadi ketika hidup sepatutnya. Tapi sayang, kan kita al-bakhilun wal qadukutun. Iya sungguh. Cari nyimpan, cari. Orang ada harta, ni hati juga perasaan ini jaga. Orang ada harta yang pertama paling cerdik, dapat guna untuk kebaikan, pahala di syurga. Dapat guna untuk kebaikan, pahala di syurga. Awak dapat 400-500 ribu hasil daripada duit EPF tadi itu. Tiba-tiba anak cucu nak menikah, bagi je anak cucu. Kenduri, atuk dengan nenek sponsor 25 ribu, 35 ribu. Kenapa? Pahala awak dapat. Ini atuk dengan nenek, dia pula nak buat kenduri untuk dia. Dan paling tak betul, bila dapat duit nyimpan, kemudian kira berapa jumlah dan kemudian mati pada muka. Iya sungguh. Agama tak suruh gitu.
Semua kita nampak sahabat kita meninggal. Di mana diuruskan? Di masjid kita. Dan apa yang dia bawa? Tak ada apa yang dia bawa, melainkan 3 helai kain kafan yang kita tolong kafankan bagi lelaki, 5 helai kain kafan bagi orang perempuan. Rumahnya, homestaynya di Pengkalan Bala, ada 18 pintu. Dia mati, bawa tak bawa? Tak bawa. Iya sungguh. Malah lebih buruk, harta yang ditinggalkan itu anak beranak gaduh, tak nak buat faraid. Lagi teruk kita. Ya Allah. Maka jom kita rebut untuk betulkan niat. Okey, itu yang pertama sebenarnya itu. Banyak lagi. Hijrah apa? Hijrah hati. Niat bagi betul. Ikhlas saja, insya-Allah yang lain Allah bagi. Hijrah yang kedua, sikit lagi. Hijrah yang kedua, Nabi SAW menyebut hijrah yang kedua adalah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu man hajara, sesiapa-siapa yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah, itu hijrah. Dulu awak suka fitnah orang. Ni waktu sekarang ni, tengah kempen politik ni, jahatnya manusia, mengata ke orang kiri kanan, buka keaiban orang lain, semua itu dan ini, macam-macam perangai tak senonoh. Dia tak fikir esok waktu mati besok Allah dedahkan seluruhnya. Tapi itulah manusia. Maka ketika awak dulu kalau pandai mengata ke orang, tinggalkan, maka itu penghijrahan. Kalau dulu awak ambil riba, beli rumah ada riba, beli kereta ada riba, buang, ambil pinjaman Islami, tinggalkan. Kalau dulu awak buat perangai yang tak elok, itulah inilah macam-macam, tinggalkan. Itu hijrah. Man hajara ma nahallahu anhu, tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Selesai. Ramai orang boleh buat ibadat, tapi nak meninggalkan dosa dan maksiat sangat susah. Ramai orang boleh pakai jubah dan sebagainya, boleh datang ke masjid, tapi nak buang akhlak buruk sangat-sangat susah. Sangat susah. Kadang-kadang bukan orang lain, AJK masjid saya jumpa ada anak-anak kecil macam ni. Anak-anak kecil yang macam ni datang masuk duduk saf sebelah dengan ayah ni. AJK masjid nampaknya budak belakang, budak belakang. Tuan-tuan mengaji betul-betul. Haram halau budak berada di saf hadapan. Kalau dia memang datang awal, awak orang tua dah jenis lambat, duduk je belakang. Tapi orang tua samsing. Lepas tu tanya pula tu, dah potong ke belum? Nasib baik budak tu, kalau dia cerdik, dia kata, Tok Imam dah potong, sudahlah, asal tanya orang punya. Iya sungguh. Anak bila duduk sebelah ayah, dia akan senyap, dia akan belajar solat dengan baik. Tapi cuba hantar dia pergi belakang, jumpa geng dia, Doraemon, Power Rangers bertemu, satu masjid bising. Bila dah AJK semua kumpulkan budak dekat luar, komplain bising pula. Yang awak pergi kumpul belakang, kenapa? Patutnya dia duduk di celah mak dengan ayah. Orang perempuan, nenek-nenek, bukan main garang, buka mata macam uji Rashid gini biarlah dia duduk sebelah maknya. Tapi nak buat macam mana? Orang tua-tua, ilmunya tak ada, dia tahu pakai akal dia dan hawa nafsu dia. Bahaya. Maka sebab itu kita perlu faham dalam hal ni. Larangan yang Allah kata larang, yang tu kita tinggal. Tapi yang Allah suruh, maka kita buat. Jangan larang apa yang Allah tidak larang. InsyaAllah tak ada masalah. So wal muhajiru, orang yang benar-benar berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, iaitu mereka yang meninggalkan segala yang Allah larang. Dosa besar terutama. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, dosa apa yang paling besar? Syirik kepada Allah Ta'ala. Kan orang Melaka lebih faham apa yang berlaku di Pulau Besar.
Apa yang berlaku di Pulau Besar, orang Melaka lebih faham. Jaim pun sakit kepala, Maim pun sakit kepala. Rupanya orang Melaka tak pergi. Orang Selangor 2 bas, orang Johor 3 bas. Kan? Kita pergi tengok, lain macam. Orang Melaka pergi tak pergi. Dia tak pergi. Tu. Saya terceramah di Melaka dulu daripada zaman Datuk, siapa nama lupa, Yaakob Mat Amin. Jadi pengurusi Jaim tu kan, Maim. Daripada zaman 15 tahun lebih kurang macam tu lah sampai sekarang. Dan pening kepala pihak Jabatan Agama dengan tempat tu macam-macam. Kalau awak nak cari jodoh, tak payah pergi ke Pulau Besar. Masjid tanah kan free banyak. Ini pun ada, bini baru 1. Tanya je. Susah-susah hubung dalam WhatsApp. Saya tengah cari calon. Katalah macam tu, apa susah no? Ini pergi jam pinang, butinang kui, buti kui. Benda mengarut. Iya, dosa besar. Siapa mati dalam kekal dosa besar syirik, maka tak ada tempat dalam syurga, kekal dalam neraka. Melainkan ketika dia sebelum mati dia bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitu. Allahu Akbar. Dosa kedua, meninggalkan solat fardu. Jangan main-main. Allah tidak pernah kaitkan dengan kafir. Dosa zina tak ada dengan kafir. Dosa riba tak dikafirkan. Dosa apa lagi? Minum arak tak dikafirkan. Tapi ingat, dosa meninggalkan solat fardu. Dalam hadis, banyak hadis, Nabi kata beza antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir, tarkas salat, yakni meninggalkan solat fardu. Orang yang tinggalkan solat fardu, kalau kita faham dari sudut hadis tu, kafir dia, kufur dia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billahi min dhalik. So kita kena jaga apa-apa sahaja yang Allah larang, jangan buat. Dia simple, bahasa mudah. Apa yang kita tak nak orang buat dengan kita, kita jangan buat dengan orang. Kalau kita tak nak orang bercakap pasal kita jangan cakap pasal orang. Mudah, selesai. Perkara mudah untuk difahami. Maka lebih kurang macam itulah pada malam ini, lebih kurang 1 jam. Okey, yang pertama, tolong faham dalam hidup kita tak ada amalan paling besar melainkan memperbetulkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita beramal mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kuat untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, tinggalkan. Jangan cuba buat dosa besar kerana kita takut ketika mati, rupanya mati ketika melakukan dosa besar. Dan yang keempat, tolonglah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Ya Allah, tolong ampunkan dosaku, besar maupun kecil, dahulu maupun kemudian nanti, tersembunyi maupun yang nyata, sengaja maupun tak sengaja. Doa moga-moga Allah bagi kebaikan pada kita. Baik, 1-2 soalan sebelum saya tutup. Silakan. Apa-apa soalan pun boleh, silakan. Waalaikumsalam. Okey. Okey, sekejap Bismillah. Orang solat atas kerusi katanya boleh menambah rukun. Adakah betul? Jawapannya salah. Orang yang pandai cakap tu sebab dia sihat lagi. Kan, sebab dia sihat lagi, sebab tu dia komplain. Kalau dia sakit, baru dia tahu duduk atas kerusi. Ini pun satu masalah manusia. Sikit-sikit batal, sikit-sikit batal. Kalau orang lain buat, dia tak batal. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Dia seorang masuk syurga. Ni ada perangai orang macam ni. Kaedah pertama, baik. Orang yang nak duduk kerusi, jangan duduk di belakang.
Tapi kerusi dia itu, ada kerusi kecil tak sini? Kerusi kecil ada tak? Yang boleh lipat. Yang kat belakang, yang kat belakang. Minta tolong. Okey, cantik. Baik. Kerusi ini hampir sempurna, tapi belum sempurna. Kenapa? Sebab ada penyanda. Hati-hati, jangan gini. Allah, kau menghadap Tuhan pun kau sombong, siap menyando-nyando lagi. Ni hati-hati. Kadang kita melampau, dah terbiasa atas kerusi, lupa diri. Pada hakikatnya kita kena duduk tegak. Melainkan memang belakang tu tak tahan, terpaksa begitu, itu okey. Jadi pada hakikatnya, kalau kerusi yang baik adalah bulatan ni saja, tanpa ada penyanda. Okey. Tetapi kalau ada penyanda pun tak apalah, jangan sandar cukup. Kerusi dia mesti berada sama dengan orang berdiri. Maksudnya duduknya kita sama dengan orang berdiri. So setiap kali nak angkat takbir, awak mesti berada sedikit ke hadapan berbanding orang lain. Kenapa tak boleh letak sini? Orang sujud, kepala masuk bawah kerusi. Takkan itu pun tak boleh nak fikir. Tu kan. Okey, baik. Jadi berdiri. Sebab dah tanya dah tu kan. Kita bagi tahu terus, solat orang atas kerusi ni, pertama, jangan suka-suka angkat takbir ni. Daripada sana tadi parking elok dah. Parking kereta, jalan, bawa kerusi semua elok. Tiba-tiba letak kerusi gini duduknya. Allahu Akbar. Bukan. Di sini batal. Tak sah. Kenapa? Sebab angkat takbir dalam keadaan dia mampu berdiri. Jadi dia perlu berdiri dulu. Melainkan memang dia tak larat dan dia tak mampu langsung berdiri, takut tumbang, dia boleh terus duduk. Tapi kebanyakan kita yang duduk atas kerusi, gagal kita cuma nak turun bawah je tak boleh, tapi kita boleh berdiri. So wajib bagi kita berdiri. Niat Allahu Akbar. Ada orang dia kata dia tak mau duduk pun, dia hanya boleh berdiri. Kaki dia tak boleh lipat sikit nak duduk pun tak boleh, tapi dia standby saja. Akhirnya dia solat berdiri. Allahu Akbar. Selesai dah baca, kemudian dia rukuk sikit dia. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia sujud. Allahu Akbar. Tunduk dia lebih daripada rukuk. Sudah. Macam tu. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbil firli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ada juga yang kaedah yang macam tu, solat dalam keadaan berdiri, sehinggalah dia duduk tahiyat. Dia berdiri sampai bagi salam pun boleh. Ada sebahagiannya kata bila duduk tahiyat, maka kemudian dia boleh duduk dan kemudian bagi salam. Itu okey. Itu satu benda. Yang kedua, dia solat Allahu Akbar. Kemudian dia rukuk macam biasa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Dan kemudian dia duduk dan baru dia sujud. Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Ada pandangan, perbincangan. Ada sebahagian pandangan kata daripada berdiri, duduk lebih dekat kepada tempat sujud. Maka duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Kat mana tambah rukun? Tak ada tambah rukun, melainkan tambah pergerakan. Disebabkan dia sakit. Awak yang sihat tu batal kalau tambah pergerakan. Orang sakit tambahlah apa pun. Ada orang sakit ni kan, dia tak nak duduk atas kerusi sebab dia boleh turun begini gitu. Dia sungguh dia buat tunduk nak bangun, tolak sana sampailah dia naik. Maka dia tak jadi salah. Banyak tak pergerakan? Banyak. Tetapi asbab kerana dia ada keuzuran. Selesai. Tidak ada berlaku pertambahan rukun. So orang sihat ketika meletakkan hukum, jangan letak seperti mana awak sihat.
Saya marah satu video, satu apa nama ni, forum. Saya dengan seorang ustazah. Ustazah tu kata puan-puan, perempuan ke? Ada seorang lelaki, seorang perempuan lah. Saya panel lelaki, dia panel perempuan. Dia kata puan-puan, hendaklah puan-puan mewangikan apa nama ni, bilik, supaya suami balik itu dia akan rasa tenang dan damai. Hendaklah beli perfume yang mahal-mahal. Saya kata ustazah, mereka beli beras lagi baik daripada beli minyak wangi tu. Bercakap berdasarkan dia gaji 20,000. Yang datang dengar ceramah, laki gaji 2,000, anak 12. Kata hukum. Ini manusia kalau letak hukum tak kena pada tempatnya, dan selalu dia buat menghukum berdasarkan diri dia, itu tak kena gaya. Wallahu a'lam. Tiada pertambahan apa-apa. Okey, soalan lain? Muslimat? Tak ada? Okey. Bukan selalu datang. Tak tahu AJK nak jemput lagi ke tidak? Okey, silakan. Ni baru-baru orang muda. Tanya, dalam kata seorang ibu bapa tidak berat, yang anak-anaknya sama ada nak baca ataupun tidak. Sekali lagi, ibu bapa Seorang ibu bapa dia berat, solat. tapi anak-anaknya solat. Okey. Nak sama kita rasa tak? Nak Sama kita paksa dia. paksa. Okey, baik, cantik soalan. Mak bapak solat, anak-anak tak solat. Mak bapak nak kena paksa ke tidak? Jawapannya tidak. Apa paksa yang awak boleh buat? Anak sekarang kau tekan sikit, dia start motor Y suku, macam 3 suku dia lagi rumah. Apa boleh buat? Tak ada je. Salah siapa? Cek dulu. Mak bapak suruh anak solat bukan umur 20. Mak bapak ajak anak solat ikut hadis umur 7 tahun. Bawa ke masjid, duduk sebelah, solat 7 sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun dia didik 3 tahun, 165 hari kali 3 kali 5 waktu, beribu-ribu waktu dia didik dalam tempoh 3 tahun. Umur 10 tahun, kalau dia tak nak solat, masa tu baru rotan. Itu pun rotan yang mendidik, bukan rotan yang marah. Itu je. Kesilapan mak bapak, kenapa anak tak solat? Sebab waktu kecil tak dididik. Mak bapak tu pun solat lepas bencin. Jadi akhirnya anak-anak jadi macam tu dah. Maka mak bapak kata, apa ustaz, saya didik daripada awal, tapi dia tak dengar cakap. Baik, simple. Saya selalu menggunakan kaedah mudah. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Adam AS. Anak kita bawa motor Y suku, macam 3 suku. Anak Nabi Adam bunuh adik sendiri. Takkan tak perasan? Tak perlulah komplain sangat. Bini kita kuat membeli belah. Kejap GrabFood, kejap Foodpanda, kejap Shopee, kejap itu, kejap ini. Tak payah komplain sangatlah. Kenapa? Nabi Nuh bininya kafir. Nabi Lut bininya pendukung dosa dan maksiat. Tak perlulah komplain sangat. Anak menantu kita bangun pukul 12 tengah hari, sebab awak dulu lagi teruk daripada tu. Tak perlu komplain. Kenapa? Nabi Ibrahim bukan dapat anak menantu, dia dapat anak hantu. Disuruhnya Ismail ceraikan isteri tu. Tak perlu komplain sangat le. Adik-beradik kita tak datang rumah kita di Masjid Tanah ni, sebab adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam perigi buta. Hakikat ujian kita tu kecil sangat aja lah. Tak besar macam ujian-ujian orang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni suruh kita buat aja. Kejayaan bukan hak milik kita. Saya boleh bagi tahu kepada isteri saya yang solat, jom solat sekali. Kalau dia nak, dia akan join. Kalau dia ada alasan, dia kata tak apa, solat dulu.
Selepas dia kata solat dulu, maka saya dah tak bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Terpulang kepada dia. Begitulah. Tambah isteri pula lagi tak ada tanggungjawab dengan suami. Dia cuma perlu sediakanlah baju Melayu hijau tua, kain hijau muda contohnya. Besok merun dengan biru, itu je. Sangkut, Neha baju pergi masjid bang. Tak naklah. Neha baju pergi masjid bang. Tak naklah. Awak tetap dapat pahala. Tak payah risau sangat. Ini tak apalah kalau abang tak nak pergi, biar saya yang pergi. La ilaha illallah. Sebab itu kadang-kadang kita tanya makcik-makcik, "Cik, mana pakcik?" "Pakcik kirim makcik datang." Pakcik kirim makcik datang. La ilaha illallah. Tu. Maka tenang-tenang aja. Sebagai seorang mak dan ayah, tanggungjawab kita mendidik anak beranak kita, ahli keluarga kita, bukan mengubah mereka. Sebagai anak, bertanggungjawab mentaati mak dan ayah, kerana mak dan ayah adalah pintu syurga yang besar, dua pintu besar dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cuma seorang anak yang kasih kepada mak dan ayahnya, insya-Allah dia kena taat. Bila dia taat, kebaikan untuk dia, kebaikan untuk mak dan ayah dia. Wallahu a'lam. Satu lagi, silakan. Bab puasa. Jadi saya dah cuba imam lah. Dia kata orang puasa ni puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Dia kata tak ada dalam hadis ni, kata dia. Dia kita cakap. Baik. Puasa Rejab, Syaban, Ramadan, 3 bulan. Berpandukan kepada hadis, Nabi menyebut bahawa Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis itu palsu. Hadis itu palsu dan Nabi tidak pernah menyuruh kita buat. Kalau tanya saya, macam mana Nabi buat, begitulah kita buat. Tak perlu kita buat lebih daripada Nabi buat dan pandai-pandai buat. Tak payah. Kerana Allah pesan, "Man yuti'ar rasul faqad ata' Allah." Siapa yang ikut Rasul, maka dia taat kepada Allah. Hadis tu palsu. Bila hadis palsu, Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa menggunakan hadis palsu, berbohong atas Nabi, siap tempat duduk dia dalam api neraka jahanam. Ya, jadi puasa yang disarankan bukan Rejab. Kalau tengok dalam hadis yang datang daripada Ibnu Umar atau Sayyidina Umar sendiri, ayahnya, bulan Rejab mereka masak banyak-banyak, letak di tengah kampung, berkawah-kawah, dan ajak orang kampung makan. Dan mereka tak puasa sunat bulan Rejab, melainkan puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih 13, 14, 15 hari bulan. Tapi bila kena banyak puasa, bila bulan Rejab, bulan Syaban. Bila bulan Syaban, tak ada masalah untuk memperbanyakkan puasa, kerana ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang sangat banyak. Maka tidak benar apa kata imam tu, tidak ada hadis yang sahih dan tiada petunjuk yang menyuruh kita puasa 3 bulan berturut-turut. Itu bukan daripada Nabi SAW. Ya, menjauhinya adalah lebih utama. Maksudnya, kita buat Nabi ni, dia ngajar kita bukan banyak. Puasa sunat Isnin, Khamis. Siapa tak nak buat Isnin, Khamis, buat 3 kali sebulan, 13, 14, 15. Tapi siapa yang sangat rajin, puasa Nabi Daud, selang sehari, selang sehari, selang sehari. Tengok muka kita, tak ada harapan. Itu je. Maka jangan buatlah. Betul, itu hadis palsu. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Saya minta izin sikit pada tuan pengurusi. Saya nak bagi tahu kalau siapa-siapa pada malam ini nak ada hajat untuk bersedekah kepada pusat tahfiz saya sangat alu-alukan. Selalulah saya datang ceramah,
saya akan war-warkan. Tadi pagi di UTM KL pun saya bagi tahu, kalau ada orang yang berhajat, pusat tahfiz kami belanja lebih kurang 50 ke 60 ribu sebulan, dengan lebih kurang 50 orang pelajar, 13 staf termasuk guru, warden dan sebagainya lah. Alhamdulillah, pusat tahfiz kami lebih kurang dah 11 tahun umurnya. Syukur Alhamdulillah, kita dalam perancangan untuk buka pondok dewasa. Pondok dewasa, tapi itu makan masa lah planning dia. Tapi untuk sementara ni lah, kalau siapa-siapa yang nak sedekah, saya alu-alukan. Petang tadi pun Alhamdulillah kami dapat sumbangan, orang hantar ikan fresh dalam kotak-kotak tu, hantar daripada hutan melintang Perak. So dapatlah tukang masak, kita masak untuk anak-anak. Kalaulah kita tak dapat baca Quran, tak rajin baca Quran, tak rajin hafal Quran, kita mudahkan orang-orang lain yang hafal Quran. Saya tak bawa tabung, terpulang kepada pengurusi lah untuk uruskannya, insyaAllah. Muslimat boleh jumpa isteri saya, tapi bukan yang ini, bukan yang itu yang saya nampak tu, tu. Saya tak pasti dia kat mana. Ada yang begitu. Ada. Okey, kat situ. Okey. Musliman yang dah senior sikit, jumpalah isteri saya. Isteri saya muda, umur dia 30 tahun. Jadi belajarlah untuk sama-sama kongsi pengalaman supaya dia dapat pengalaman. Walaupun dia juga ustazah, tapi dia muda, jadi yang umur-umur bolehlah bagi nasihat dan sebagainya, insya-Allah, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami berhijrah diri menuju Nabi dan Tuhan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebagaimana Kau pertemukan kami dalam taman syurga ini ya Allah, satukan kami nanti dalam Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.